Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan menerangkan tentang biografi Nabi Ibrahim. Okey, first nama dia adalah Ibrahim bin Azar bin Tahur bin Sarush bin Ra'uf bin Falish bin Tabir. Okey, Nabi Ibrahim ni dia telah dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Fadam Al-Aram. Okey, Fadam Al-Aram ni dia terletak di kawasan kerajaan Babylon, iaitu pada tahun 2295 Masihi ketika itu. Kerajaan Babylon ni dia telah diperintah oleh seorang raja yang terkenal dengan sifat kejam dan zalim, iaitu nama raja tersebut adalah Raja Namrud bin Kan'an. Nabi Ibrahim ni dia adalah salah seorang Nabi Ulul Azmi. Kemudian baginda ni memiliki dua orang anak lelaki, juga telah dilantik menjadi seorang Nabi, iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Yaqub pula adalah cucu kepada Nabi Ibrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Ahmad Iman bin Rosli, nombor metrik 2200706. Okey, hari ini saya akan bercerita tentang masa remaja Nabi Ibrahim AS dan ketika waktu Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan yang sebenar. Okey, ianya bermula pada ketika Raja Namrud, iaitu raja yang zalim, pada suatu ketika ia bermimpi ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Ia pun membuat kebijakan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir. Namun orang tua Nabi Ibrahim AS berasa simpati untuk membunuh Nabi Ibrahim AS dan menyembunyikan baginda ke dalam sebuah gua. Ibu bapa baginda menyangkakan bahawa Nabi Ibrahim akan mati juga gelap akibat daripada diserang oleh binatang buas. Namun hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda dielakkan daripada diserang oleh mana-mana binatang buas. Bahkan ibu jari yang dihisap oleh baginda mengeluarkan madu, membuat baginda tidak berasa lapar. Selepas minggu, ibu bapa baginda pergi semula ke gua tersebut untuk melihat keadaan baginda. Ibu bapanya sangat terkejut apabila melihat baginda masih hidup dan sihat. Setelah peristiwa itu, baginda dibesarkan di gua tersebut selama setahun, sehingga tamatnya tempoh undang-undang Raja Namrud untuk membunuh semua bayi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim melihat kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim seorang Rasul Ulul Azmi, dan dia hidup di zaman Raja Namrud. Raja Namrud sangat berkuasa penuh dan menjalankan pemerintahan kuku besi. Jadi pada suatu hari Nabi Ibrahim ingin berdakwah kepada kaumnya. Namun dia terlebih dahulu ingin menguatkan iman dan tauhidnya kepada kekuasaan Allah. Jadi dia memohon kepada Allah untuk Allah tunjukkan salah satu kekuasaannya bagi dia lagi kuat iman dan tauhid kepada Allah. Namun itu bukannya sebab dia tidak percaya, tapi dia untuk menguatkan kepercayaannya. Jadi dia boleh jadikan ia sebagai bukti kepada kaumnya nanti. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan kuasaannya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa 4 ekor burung dan memotongnya kepada bahagian-bahagian yang kecil, lalu diletakkan di atas 4 puncak gunung yang berbeza. Dengan izin Allah, apabila Nabi Ibrahim memanggil ke-4 ekor burung tersebut, maka burung-burung tersebut hidup semula seperti tidak pernah sakit ataupun tidak pernah dibunuh. Jadi itulah kekuasaan Allah dengan hanya lafaz kun fayakun.
maka iman Nabi Ibrahim semakin kuat dan dia semakin berazam kuat untuk beriman, untuk berdakwah kepada kaumnya. Sekian daripada saya. Okey, kita teruskan lagi dengan bermulanya Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada umatnya. Okey, akibat daripada umatnya tidak mendengar akan seruan Nabi Ibrahim AS akan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Ibrahim berfikir satu cara untuk menyampaikan bahawa berhala-berhala yang disembah oleh umatnya adalah langsung tidak berguna. Maka Nabi Ibrahim AS mengambil sebilah kapak dan baginda menghancurkan kesemua berhala yang berada di tempatnya, kecuali satu berhala yang paling besar. Namun baginda meletakkan sebilah kapak itu di leher berhala. Pada keesokan harinya, isu ini tergempar di tempatnya sehinggakan Raja Namrud menjadi marah. Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim AS ke istananya dan menyoal siasat baginda. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, adakah baginda yang melakukan perbuatan tersebut? Lantas Nabi Ibrahim AS menjawab, tidakkah engkau menyembah berhala tersebut? Maka ada baiknya engkau bertanya kepada berhala tersebut. Maka Raja Namrud terfikir, sekiranya bertanya kepada berhala itu, sedangkan berhala itu adalah hanya sekadar batu, maka batu itu tidak menjawab. Jadi Raja Namrud begitu marah kepada Nabi Ibrahim AS sehingga Nabi Ibrahim AS ditimpakan hukuman. Baiklah, hari ini saya akan ceritakan tentang Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim harus dihukum dengan membakar hidup-hidup dalam api setelah memusnahkan berhala-berhala Raja Namrud pada ketika itu. Persiapan bagi upacara pembakaran yang akan disaksikan oleh seluruh rakyat sedang diaturkan oleh mereka. Mereka sediakan tanah lapang bagi tempat pembakaran mereka, mengumpulkan kayu bakar dengan banyak, di mana tiap-tiap penduduk secara gotong royong harus mengambil bahagian masing-masing untuk membawa kayu bakar sebanyak yang mungkin sebagai tanda bakti mereka kepada Tuhan persembahan mereka yang telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian mereka berduyun-duyun datang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman ke atas Nabi Ibrahim itu sendiri. Kayu mereka bakar dan terbentuklah api yang dahsyat dan uap yang tebal ditimbulkan oleh api yang menggunung itu. Kemudian dalam keadaan yang agak serabut, Nabi Ibrahim telah pun didatangkan dari sebuah gedung yang tinggi dan dilemparkan ia ke dalam tumpukan kayu yang menyala dengan firman Allah SWT, hai api, jadikanlah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim itu sendiri. Sejak keputusan hukuman dijatuhkan sampai saat ia dilemparkan ke dalam bukit api yang menyala itu, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sikap tenang dan tawakal kerana iman dan keyakinannya bahawa Allah tidak akan rela melepaskan hamba pesuruhnya menjadi makanan api dan korban keganasan orang-orang kafir musuh Allah. Dan memang demikianlah apa yang terjadi. Tak kala ia berada dalam perut bukit api yang dahsyat itu, ia berasa dingin. Beliau berasa dingin sangat dengan seruan Allah sebagai seorang pelindungnya. Dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya yang terbakar hangus, sedang tubuh dan pakaian yang terlekat pada tubuhnya tetap utuh, tidak sedikit pun tersentuh oleh api. Jadi Nabi Ibrahim waktu ni memang rasa tak ada rasa apa. Dia memang sejuk, dia memang semuanya dibantu oleh Allah SWT. Jadi di sini dapatlah disimpulkan bahawa mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim sebagai satu bukti nyata akan kebenaran dakwahnya. Hal ini juga telah menimbulkan satu keguncangan dalam kepercayaan sebahagian penduduk terhadap persembahan dan patung-patung mereka untuk membuka mata hati mereka
daripada terus menyembah berhala dan memikirkan kembali ajakan Nabi Ibrahim serta dakwahnya ke arah yang lebih benar. Jadi nak buktikan bahawa Nabi Ibrahim ni setiap dakwah yang diberikan semuanya berdasarkan kepada ajaran yang benar yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi mereka, antara mereka ramai juga yang masuk Islam pada ketika itu. Sekian. Okay, seterusnya saya akan menceritakan tentang isteri-isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, bermula dengan kisah ketika Sarah, iaitu isteri Nabi Ibrahim, telah ditawan oleh Firaun untuk dijadikan hamba. Dan pada ketika itu Firaun telah gagal untuk menjadikan Sarah sebagai seorang hamba. Oleh kerana gagal, Firaun telah memberikan Sarah kepada Hajar. Namun pada akhirnya Hajar pun telah dihadiahkan kepada Ibrahim sebelum Sarah diserahkan kepadanya. Okey, menurut kitab Qisasul Anbiya, iaitu karya daripada Ibnu Katsir, Hajar adalah seorang perempuan yang berbangsa Khitbi, iaitu daripada Mesir. Okey, juga dalam kitab Qisasul Anbiya disebutkan bahawa isteri Nabi Ibrahim ni hanya terkenal dua orang lagi tidak terkenal. Antara isteri Nabi Ibrahim adalah Sarah, Hajar, Kanthura dan Hajun. Untuk daripada Kanthura binti Yatqan, iaitu isteri Nabi Ibrahim, telah lahirnya 6 orang anak daripada perkahwinan mereka. Antaranya adalah Madian, Zamran, Saraj, Yaqshan, Nashak, dan last sekali yang keenam belum sempat untuk diberi nama. Okey, untuk isteri seterusnya adalah Hajun binti Amin, telah lahirnya seramai 5 orang anak hasil perkahwinan mereka. Antaranya adalah Kisan, Sauraj, Amim, Lutan dan Nafis.